Ubat gigi Zaitun membantu nafas lebih segar dan gigi lebih putih. Ubat gigi Zaitun untuk seisi keluarga. Zaitun, gunakan tanpa was-was. Hai, Assalamualaikum. Anda sedang menonton Sekilas Fakta 12 Disember 2023 bersama saya Pia dan Nadia. Perdana Menteri Anwar Ibrahim membuat kejutan mengumumkan rombakan Kabinet di Putrajaya hari ini. Anwar mengumumkan pelantikan 5 menteri dan timbalan menteri termasuk 4 muka baru dan penampilan semula 5 bekas menteri. Sementara itu, Ahli Parlimen Batu Gajah V. Sivakumar digugurkan daripada jawatan Menteri Sumber Manusia sekaligus menjadi satu-satunya individu yang disingkirkan daripada Jemaah Menteri. 5 menteri baru yang dilantik itu adalah Menteri Digital Gobind Singh Deo, Menteri Kesihatan Dr. Zulkifli Ahmad, Menteri Peladangan dan Komoditi Johari Abdul Ghani, Menteri Sumber Manusia Steven Sim dan Menteri Kewangan 2 Amir Hamzah Azizan. Menteri Kesihatan Tun Sri Dr. Haji Zulkifli Ahmad, Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Lokanisman bin Awang Sauni, Menteri Digital Gobind Singh Deo, Timbalan Menteri Digital Datuk Ugak Anak Kumbong, Menteri Sumber Manusia Dr. Steven Sim Chi Kiong, Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Abdul Rahman bin Haji Muhammad. Rombakan itu menyaksikan jumlah ahli jemaah menteri meningkat daripada 28 kepada 31, manakala timbalan menteri meningkat daripada 27 kepada 29, sekaligus jumlah keseluruhan anggota pentadbiran Kerajaan Perpaduan kini adalah 60 orang. Sementara itu, Anwar berkata rombakan kabinet yang dilaksanakan buat kali pertama selepas kepimpinan beliau melangkaui usia setahun bertujuan untuk membuat penyesuaian dalam memenuhi tuntutan dan keadaan semasa. Saya harap insya-Allah kalau keadaan prestasi baik, memuaskan dan tidak ada tekanan-tekanan atau permasalahan baru seperti isu saya sebut tadi digital. Saya tidak fikir harus ada apa-apa perubahan untuk kita terus ada rencana 4 tahun akan datang sehingga pilihan raya umum. Sementara itu, istiadat mengangkat sumpah jawatan dan setia serta sumpah simpan rahsia oleh Menteri Persekutuan berlangsung pada 2.30 petang tadi di Istana Negara. Dalam pada itu, Naib Presiden UMNO Khalid Nordin terkejut apabila terlibat dalam rombakan jemaah menteri diumumkan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Khalid, Menteri Pengajian Tinggi ditukar portfolio menerajui Kementerian Pertahanan menggantikan Muhammad Hassan yang dilantik Menteri Luar Negeri. Dalam rombakan diumumkan Anwar, Zamri Kadir dilantik menjadi Menteri Pendidikan Tinggi. Memetik laporan berita harian, Khalid berkata dia masih terkejut dan perlu menunggu majlis rasmi untuk mengesahkan pertukaran portfolio. Sementara itu, Timbalan Pengerusi Parti Sosialis Malaysia PSM, S.R. Ruchelvan, menyifatkan tindakan Anwar merombak kabinet menunjukkan beliau mendengar kritikan terhadap pentadbirannya. Ini susulan pengguguran V. Sivakumar sebagai Menteri Sumber Manusia. Katanya rombakan tersebut dilihat mempunyai lapisan matang selain mengambil kira ahli politik berpengalaman. Dalam pada itu, menerusi satu hantaran di media sosial, Sivakumar berkata dia menghormati keputusan Anwar menggugurkannya sebagai menteri. Ahli Parlimen Batu Gajah itu merupakan satu-satunya menteri digugurkan Anwar. Seorang pemimpin bersatu mendakwa keputusan melantik Timbalan Presiden UMNO Muhammad Hassan sebagai Menteri Luar bertujuan untuk melemahkan kedudukannya dalam parti. Menurut Ahli Majlis Tertinggi Bersatu Wan Saiful Wan Jan, jawatan baru itu memerlukan Muhammad supaya lebih kerap berada di luar negara. Ini sekaligus, kata Wan Saiful, ia membolehkan Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi mengukuhkan kedudukannya dalam parti itu.
Dalam satu kenyataan, Wan Saiful mendakwa Anwar telah membantu Zahid melemahkan pesaing politiknya Muhammad Asad. Sementara itu, Wan Saiful mendakwa Anwar melantik Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP Amir Hamzah Azizan sebagai Menteri Kewangan kedua kerana Perdana Menteri tidak mempercayai ahli parlimennya sendiri. Wan Saiful kemudian mempersoalkan sebab di sebalik pelantikan Ahli Parlimen Titiwangsa Johari Abdul Ghani sebagai Menteri Peladangan dan Komoditi sedangkan dia layak dilantik sebagai Menteri Kewangan kedua. Pelantikan itu menyaksikan kemunculan semula Johari dalam pentadbiran selepas berehat selama 5 tahun. Dalam perkembangan yang sama, Ketua Penerangan PAS Pusat Ahmad Fadli Syahari menyindir Anwar Ibrahim yang disifatkannya sentiasa betul. Ini susulan rombakan Kabinet yang diumumkan Perdana Menteri hari ini. Dalam satu hantaran di Facebook, Fadli menyindir Anwar yang membesarkan kabinetnya daripada 28 kepada 31 orang. Beliau yang juga ahli Parlimen Pasir Mas mendakwa ketika mengumumkan saiz kabinet yang dikecilkan sebelum ini, Anwar berkata tindakan itu bukti kerajaan berjimat. Namun kali ini, apabila mengambil langkah membesarkan saiz kabinet, Anwar memberi alasan tindakan itu sebagai bukti kerajaan prihatin. Rombakan kabinet yang diumumkan Anwar hari ini menyaksikan jumlah keseluruhan menteri dan timbalan menteri meningkat kepada 60 orang daripada 55 orang sebelum ini. Bagaimanapun jumlah keseluruhan anggota kabinet itu masih rendah berbanding 70 anggota ketika pentadbiran kerajaan sebelum ini. Anwar berkata rombakan kabinet hari ini bertujuan menyesuaikan tuntutan dan perubahan semasa. Kita ke berita seterusnya. Ahli Parlimen Hulu Terengganu Rosul Wahid menafikan dia akan menjadi wakil rakyat PN terbaru yang mengalihkan sokongan kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Rosul yang juga ahli Majlis Pimpinan Tertinggi MPT Bersatu berkata dia tidak pernah mengeluarkan sebarang kenyataan berhubung sokongan kepada Anwar. Dalam hantaran di Facebook malam tadi, Rosul berkata penyebaran berita palsu itu adalah berniat jahat untuk menggugat kesepaduan parti dan menjatuhkan imej ahli Parlimen PN dan Bersatu. Katanya pendiriannya tetap teguh dan kekal taat setia bersama rakan pemimpin lain meneruskan perjuangan dalam PN. Dalam hantaran itu, dia turut melampirkan tangkap layar pautan berita dengan tajuk Sokong PM, Rosul akan keluar kenyataan esok. Semalam Syed Abu Hussein mendakwa seramai 7 hingga 8 lagi ahli Parlimen PN akan mengikut jejak langkah mereka. Dia bagaimanapun tidak mendedahkan sama ada ahli Parlimen yang akan berbuat demikian dari Bersatu atau PAS, namun berkata ia akan dilakukan dalam masa terdekat. Setakat ini, seramai 5 ahli Parlimen PN telah mengisytiharkan sokongan kepada Anwar. Ahli-ahli Parlimen PAS diberi amaran agar tidak menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Ini kerana mereka terikat dengan bai'ah sekaligus berdepan pemecatan sekiranya berbuat demikian. Memetik portal FMT, perkara itu ditegaskan Musyidul Ampas Hashim Jasin yang dilaporkan tampil memberi amaran wakil rakyat mereka berhubung perkara itu. Katanya wakil rakyat PAS menyokong Anwar akan dipecat daripada parti secara serta-merta. Hashim berkata demikian selepas ahli Parlimen Bukit Gantang, Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abdul Fasal mendakwa terdapat 7 atau 8 lagi ahli Parlimen Perikatan Nasional dari beberapa negeri akan menyuarakan sokongan kepada Anwar dalam masa terdekat. Dia bagaimanapun tidak menyatakan sama ada mereka terdiri daripada PAS atau Bersatu. Sementara itu, Hashim berkata wakil rakyat PAS sudah berikrar dan bai'ah atas nama Allah. Justeru beliau mengingatkan wakil rakyat PAS supaya tidak meninggalkan jemaah untuk menyokong kerajaan perpaduan pimpinan Anwar. Polis mengesahkan siasatan terhadap veteran JAP Lim Kit Siang dijalankan susulan kandungan penulisannya di blog pada 30 November. Penulisannya itu menyentuh isu perlembagaan berhubung pelantikan Perdana Menteri Malaysia.
Menurut satu kenyataan, Timbalan Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah, Siasatan dan Perundangan, Rusti Muhammad Isa berkata, rakaman percakapan penasihat DAP itu akan diambil esok oleh Unit Siasatan Jenayah Terkelas Bukit Aman. Katanya siasatan dibuat mengikut Seksyen 112 Kanun Tata Cara Jenayah. Rusti berkata siasatan itu berkait penulisan bertajuk Perlembagaan Malaysia Menjadikan Impian Malaysia dan bukannya impian etnik tunggal, memandangkan perlembagaan ini tidak menghalang seorang bukan Melayu daripada menjadi seorang Perdana Menteri. Rusti juga berkata orang ramai diingatkan supaya sentiasa prihatin terhadap isu sensitif dan tidak mengeluarkan sebarang kenyataan yang boleh menjejaskan ketenteraman awam serta keharmonian negara. Terdahulu Lim dikritik susulan ceramahnya kepada pelajar Malaysia di United Kingdom tentang kemungkinan bukan Melayu menjadi Perdana Menteri Malaysia. Lim bagaimanapun berkata buat masa ini untuk orang bukan Melayu menjadi Perdana Menteri Malaysia adalah kenyataan fakta, bukan kenyataan realiti. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Pia Nadia, untuk sekilas fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinditv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.